forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Moni terhadap isu apa. PN masih usaha pujuk pimpinan UMNO bergabung, kata Hadi. Presiden UMNO PAS berkata Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar dipastikan adalah persediaan untuk PN mengambil alih pentadbiran kerajaan. Saya baca detail sikit lagi. Perikatan Nasional PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerajaan parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka, kata Abdul Hadi Awang. Okey, mari kita dengar respon daripada Iswadi Moni. Dia akan minta komen macam biasa. Tetapi yang saya tertarik, dia kata tadi dua perkara Hadi Awang sebut tadi. Yang pertama, bila dia kata kita akan nak menarik lagi orang UMNO, ada orang UMNO tak setuju dengan Pakatan Harapan. Dalam pada dia kata dia nak tarik tu, ada 4 orang dah lompat daripada Bersatu. Saya kata ada orang daripada PAS tetapi dia berjaya halang. Sebenarnya tuan-tuan, daripada UMNO dah tak ada dah nampak harapan nak pergi pindah kepada Bersatu, dah tak ada. Kepada Perikatan Nasional dah tak ada. Beberapa orang yang nak lompat itu akhirnya kalau mereka nak lompat dan menyatakan sokongan, bukan setakat apa, mereka dah tak ada apa. Okey, tuan-tuan rasa mereka nak hilang ke peruntukan yang diberikan kepada kerajaan 1.4 juta? Saya tahun lepas lah, tahun ni saya tak tahu lah kan. Tahun akan datang ni. Kita rasa mereka nak hilang? Nak bersama dengan pembangkang atas dasar itu? Tidak. Jadi daripada situ, jumlah yang disebutkan itu hanyalah retorik beliau di dalam kempen kepaman di hadapan pengikut beliau. Itu saja. Dan kedua, bila dia kata ini untuk rakyat Malaysia, betul. Kemaman adalah untuk rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana kalau rakyat Malaysia, terutama orang Kemaman, nak berubah, kalau PAS kalah di Kemaman, dia satu signal yang sangat besar bahawa sokongan yang selama ini ada kepada PAS telah mula berubah secara drastik. Tapi kalau PAS menang tak ada apalah, biasa je. Saya dah kata, kalau PAS menang tak ada masalah. Tapi kalau PAS kalah, pernah kita tanya soalan ni tak? Dan yang kedua tadi, bila dia menuduh sebagai DAP itu anti-Islam, saya rasa DAP dah boleh saman dah ni. Termasuk PKR dah boleh saman dah. Saya rasa daripada video itu sendiri, PKR sebenarnya dan juga DAP boleh saman apa orang kata Haji Hadi dah. Boleh saman Haji Hadi. Now, sebelum kita pergi ke cerita Bersatu berpecah, saya nak baca survei. Yalah, tapi saya rasa macam unfair, panjang kalau kita nak cerita survei, tapi kita cerita secara umum dahulu lah kan. Now, ini adalah survei yang dilakukan oleh Merdeka Center, dan Merdeka Center nampak sebelum pembentangan bajet hari itu, tempoh hari, rekod sebelum pembentangan bajet, bahawa sokongan rakyat terhadap ataupun persepsi rakyat terhadap kepimpinan kerajaan Madani ini menurun. Ini sebelum bajet. So, kita tertarik untuk melihat apakah selepas bajet persepsi mereka akan meningkat. Ini adalah dapatan yang dibuat oleh Merdeka Center daripada tahun 2018 sehingga 2023. Now, merah ini menunjukkan mereka tidak puas hati, tak suka. Biru ini menunjukkan mereka suka. Now, daripada ini kita nampak trend bahawa ada lebih kurang 4 kerajaan. Kerajaan Pakatan Harapan 2018, Kerajaan Muhyiddin Yassin, Kerajaan Ismail Sabri, dan akhirnya Kerajaan Madani pada hujung ini. Nah, kita bagi satu persatu. Dan kalau kita lihat dekat sini, kita nampak trend pada awal bahawa rakyat suka kerajaan ini. Ini persepsi, ini bukan reality. Ini berdasarkan persepsi. Secara persepsinya mereka suka. Tetapi as time goes by, tak suka itu dah mula meningkat berbanding dengan suka. Dan akhirnya pada bulan 1 2019, kita nampak bahawa apa yang berlaku, tak suka itu lebih. Kenapa? Kalau tuan-tuan ingat, pada waktu ini berlaku antara lain, apa dia? Fitnah berkenaan dengan tabung haji. Di sinilah bermula fitnah berkenaan dengan tabung haji dan yang lain-lain. Dan kita nampak trend ni mula tak suka tu menaik. Kemudian bila beralih kepada kerajaan Muhyiddin Yassin, sama juga. Kan? Dia bermula tak suka dahulu, kemudian dia suka. Kan? Kalau tuan-tuan tengok Februari, okey, ini memang kerajaan Pakatan Harapan Januari, masuk Februari Malaysia. Dan bila masuk bulan 5 setelah angkat subah, 58% rakyat berbanding 30% merasakan we are going to the right direction. Okay? Kita dah tukar kerajaan. Baguslah ni. Tetapi tuan-tuan tengok dekat sini. Akhirnya pada bulan 2020, bulan 9, prestasi mereka mula menurun dan rakyat mula tidak suka. Kerana pada awalnya mereka menjanjikan itu dan ini, lepas itu negara tutup. Tetapi ada nampak peningkatan sedikit pada bulan November 2020. Kenapa tuan-tuan?
kerana pada masa itu diumumkan KWSP November 2020 iSinar. So nampak peningkatan. Tetapi turun balik dan akhirnya diumumkan balik KWSP iCitra November 2021, nampak peningkatan. Pada bulan Jun 2021 nampak peningkatan dekat sini, tetapi masih tidak cukup menyelamatkan negara pada waktu itu. Dan kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan gagal. Alright. Now, masuk Ismail Sabri. Ismail Sabri bermula dengan kerajaan ini dianggap sebagai gagal. Tetapi bila bertukar pada bulan 9, dia angkat sumpah pada Julai, Ogos, kemudian masuk bulan 9, Ogos itu iCitra diumum ataupun iLestari kot. Tapi KWSP diumumkan dan mula naik. Tuan-tuan nampak mula naik, sokongan mula naik. Tetapi immediately terus turun sokongan tersebut. Sehinggalah pada November 2021, 22, pada waktu itu naik sedikit di sini kerana KWSP pada bulan Mac 2022 naik sedikit. Dan akhirnya kita tengok tetap juga kerajaan sokongan menurun. Dan akhirnya berlaku pada kerajaan sekarang ini bila mula mengambil alih post-election menaik semakin baik, kemudian pada hujung 2023 mula menurun 47%, 60% kepada 31%. Now, tetapi dalam kerajaan ini tidak diperkenalkan lagi sebarang inisiatif-inisiatif yang kita sebut tadi tu. KWSP, iCitra, kerajaan ni tak buat. Malah banyak perkara yang kerajaan ini nak, yang rakyat nak, kerajaan ni tak nak buat. Sepatutnya kalau mereka risau kepada benda ini, dia kena inject lebih banyak. Bukan, data ini diperolehi sebelum pengumuman bajet KWSP sebagainya. Now, ada orang kata, bagilah KWSP, nanti akan naik sokongan. Kita dah buktikan, walaupun dibagi KWSP, sokongan itu naik sikit dan sementara saja. Kerana apa? Mereka tak address the real issue. What is the real issue? The real issue daripada semua ini adalah berkenaan dengan ekonomi. Dan saya kata indikator ekonomi itu, dan kalau kita nampak impak dia bukan tahun ini. Impak dia 2024. Kita kena tunggu 2024 untuk kita nampak mula impak. Tak drastik tetapi bermula. Tetapi kita kena sabar. Dan dalam kesabaran tersebut, kita tak boleh sabar biar diam saja. Saya dah cakap dengan Wabi Fahmi Fazal dan beliau bersetuju kena diperkemas dan dipertingkatkan lagi penerangan kepada rakyat akan perkara ini, bahawa kita perlu, kita kena tambah lagi usaha kita untuk memberitahu kepada rakyat, sabar, kita menuju ke jalan yang betul, kita kena perbaiki fundamental terlebih dahulu. Ya, some tax kita kena ambil balik, kejutan itu akan ada, tetapi ini perkara perlu lakukan untuk nak selamatkan negara. Tuan-tuan boleh download sendiri dekat Merdeka Center untuk tengok data ini. Dan the biggest problem facing the country menurut total 77.8%, 80% Melayu mengatakan ekonomi, Cina mengatakan 69% ekonomi, Indian 80% ekonomi, Muslim Putera 84% ekonomi, peratus ekonomi 79.5%, non-Muslim Putera mengatakan isu dia adalah still ekonomi. Nah, adakah ekonomi itu bermasalah? Itu cerita lain, itu reality. Itu data, kita boleh kata tak dengan data ini, data itu. Tetapi ini adalah persepsi. So, adakah kita boleh counter persepsi ini? Itu adalah persoalan yang kita kena bahas dan kita kena jawab. Baik. Last sekali, tuan-tuan. Cerita bersatu. Wan Faizal dakwa jadi sasaran pertama diajak sokong PM. Ketua Pemuda Armada Wan Faizal mendakwa dia merupakan ahli parlimen PN yang pertama dihubungi wakil kerajaan untuk diajak mengambil alih sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pun begitu, Wan Ahmad Faizal mengakui dia hanya diajak secara baik dan tidak diugut seperti ahli parlimen lain. Dakwanya ada pihak lain selain Datuk Botak yang menawarkan peruntukan kepada ahli parlimen. Saya orang pertama dihubungi untuk alih sokongan, tapi saya tak diugut lah. Sama seperti Gong Musang, saya ditawarkan. Sudah tentu the biggest cash adalah peruntukan. Itu basic, katanya. Now, saya nak ulas. Saya nak beritahu Wan Faizal, dia nak juga kata bahawa dia ditawarkan. Saya nak kata, bukan Wan Faizal je. Semua pembangkang ditawarkan. Tak payah personal. Disebut oleh Perdana Menteri pun. Sokong kami. Nyatakan sokongan. InsyaAllah kita akan bagi. Bukanlah cakap macam tu. Tapi bagi proposal, kita akan bagi peruntukan. Malah peruntukan proposal tak pernah diberikan pun oleh pembangkang. Kita kata macam ni lah, tuan-tuan. Dia pun nak juga. Dia nak kata bahawa dia ditawarkan. Tak ada. Tawaran tu tak ada. Untuk beralih sebab, of course cakap-cakap itu akan ada lah.
Betul tak? Cakap-cakap itu kan dia. Tetapi tawaran jutaan ringgit sebagaimana yang berlaku pada zaman mereka memerintah, itu tidak berlaku. Namun begitu, yang menariknya, tiba-tiba keluar. Bukan Hamzah saja pemimpin pelapis Bersatu, Wan Faizal. Timbalan Presiden Bersatu Wan Faizal Azumur menyatakan parti itu memiliki ramai tokoh yang berpotensi untuk mengetuai parti dan bukan terhad kepada Hamzah. Katanya dia bersetuju dengan kenyataan Muhyiddin yang menegaskan ramai pemimpin pelapis yang ada dalam parti termasuk Rizieddin dan juga Ronald Kendi. Selain itu, Ahmad Faizal kata pemimpin sayap Bersatu juga mewakili kewibawaan untuk ditonjol sebagai ketua parti yang boleh mengambil alih tampuk pimpinan. Bukan saja nama-nama disebut, tapi ramai lagi. Misalnya Ronald, Razi dan pemimpin Armada Serikandi. Ini semua mampu mengambil alih tampuk pemerintahan. Now, kenapa tiba-tiba Faizal benda ni? Pemilihan parti Bersatu akan berlaku. Kita pun tahu camp sekarang ni di antara Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin. Now, Muhyiddin Yassin dia katakan tidak berapa sihat, berkemungkinan akan mengundurkan diri dan memberi kepimpinan kepada orang lain. Kalaupun tidak, ini merupakan term terakhir beliau menjadi pemimpin. Hamzah Zainuddin on the other hand melihat bahawa kepimpinan Muhyiddin Yassin ini terlalu lemah. Kepimpinan ini terlalu lemah. Sekarang ini berlaku rundingan, jangan ada pertebungan. Kan? Kita kena pastikan bahawa presiden tetap jadi presiden. Tetapi sampai bila sebegini? Dan mereka di peringkat angkat umbi sendiri mengatakan kalau sekiranya tidak berlaku perubahan, Bersatu akan berkubur. Bersatu akan berkubur. Bersatu akan berkubur. Kalau perkara ini tidak dilakukan dengan baik, tidak di manage dengan baik, tidak di-address dengan baik dan tidak diakui dengan sebenar-benar masalah. Kita kena faham apa masalah sebenar Bersatu. Masalah sebenar Bersatu masalah struktur. Apa masalah strukturnya? Masalah strukturnya adalah Bersatu mempunyai krisis kepimpinan. Mempunyai krisis kepimpinan. Saya bawa kenyataan daripada pemilihan pimpinan Bersatu tetap perlu dibuat ikut struktur Razi. Naib Presiden Peribumi Dr. Muhammad Razi Jidin berkata proses pemilihan bagi pimpinan parti itu tetap perlu dilakukan apabila tiba masanya dengan membabitkan struktur jawatan setia ada. Menurutnya, selari dengan penjelasan Muhyiddin Yassin, sudah pasti kepimpinan parti memerlukan kesinambungan. Apa yang jelas, Bersatu kini berada di satu tempoh yang panjang. Saf-saf kepimpinan di pelbagai peringkat perlu memastikan mempunyai pelapis agar parti terus kukuh. Sampai masa kita akan adakan pemilihan dan kita lihatlah keadaan pada waktu itu. So, kita lihat bagaimana Bersatu sekarang ini berada dalam the verge of perpecahan dan ahli Bersatu merasakan, negara khusus merasakan bahawa kalau tidak berlaku struktur ataupun rombakan di dalam kepimpinan Bersatu, maka Bersatu boleh say sayonara, selamat tinggal, goodbye kepada pilihan raya yang akan datang dan juga kepada parti itu sendiri. So, struktur perubahan itu berlaku. Ditambah pula pemimpin mereka sekarang ini terpalit dengan pelbagai kes, terpalit dengan masalah-masalah. Now, Perikatan Nasional sebagaimana saya kata akan dah berpecah, bergaduh sama sendiri. Dalam hal dalaman parti mereka pun bergaduh sama sendiri. PAS sekarang ini cuba untuk nak orang kata apa, what do you call that, memastikan bahawa ahli mereka tidak berpecah terlalu teruk. Mereka cuba memastikan perkara tersebut. Tetapi mereka sedar satu perkara, tuan-tuan. Mereka tidak boleh masuk PRU akan datang dalam keadaan bersendirian. Mereka tahu mereka tidak boleh masuk PRU ke dalam keadaan bersendirian. Tetapi mereka juga sedar mereka tidak boleh bersama dengan Bersatu lagi. Bersatu sekarang ini sedang dan akan menjadi liability yang akan dilepaskan. Now, dalaman PAS sekarang ini sedang merancang untuk berbincang dengan UMNO. Mereka nampak bahawa Bersatu akan gone. Dengan Bersatu gone, the only party yang boleh mereka rely on adalah sekarang ini UMNO. Tetapi isu dia, adakah mereka boleh meyakinkan pimpinan Zahid Hamidi untuk bersama dengan PAS? Itu persoalan yang sekarang ini sedang dibincangkan. Sebab mereka faham dan mereka tahu di belakang UMNO tetap ada Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak akan tetap follow UMNO. Di mana UMNO pergi, terutama Sarawak, GPS. Isu dia, adakah PAS akan berjaya meyakinkan UMNO untuk bersama dalam PRU yang akan datang? Iaitu kita kena tunggu.
Ataupun UMNO akan pergi sendiri, ataupun akan bersama dengan Kerajaan Pakatan Harapan bersama dalam pilihan raya akan datang. We don't know. We will see, insyaAllah. So itu satu siri yang lain nanti kita boleh tengok. Kita Okey, jangan saya baca detail sikit lagi. Presiden PAS berkata Pimpinan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar di PRK Kemaman adalah perjalanan untuk PM mengambil alih pentadbiran kerajaan. PRK bukan untuk Kemaman saja, bahasa untuk Malaysia seluruhnya. Ini untuk menambah pertahankan kursi Melayu PN yang ada. Kita sedang memujuk lagi UMNO kerana UMNO bukan semua sokong PH. Sedang pujuk lagi pihak lain untuk bergabung. Katanya dalam ceramah peranan Dewan Sivik Kijal Kemaman. Nampaknya hari-hari ni masih dia cakap cukup jual melah lah. Aduh lah. Tak tahu nak cakap apalah. Yang herannya saja geng dia orang nampak dah hilang jumlah. Okeylah, abang-abang mari terus menyokong kerajaan Perubatan dan pihak Ibrahim. Assalamualaikum.